Bab 7 Koordinat. Kita akan belajar matematik tingkatan 2 KSSM 7.1 Jarak dalam sistem koordinat Cartesian. 7.1.1 Jarak dua titik pada sata Cartesian. 7.1.2 Rumus jarak di antara dua titik pada sata. Kita akan belajar jarak dua titik pada sata Cartesian, standard pembelajaran, menerangkan maksud jarak di antara dua titik pada sata Cartesian. Koordinat suatu titik menunjukkan kedudukan titik itu pada sata Cartesian dengan merujuk kepada asalan O. 1. Sata Cartesian mempunyai dua pasi seperti dalam raja di sebelah. Garis mengufur ialah pasi X. Ini ialah pasi X. Kita panggil dia garis mengufur. Garis mencancan ialah pasi Y. Dia ada label Y di sini. Kedua-dua pasi tersebut bersilang antara satu sama lain secara berserenjan. Titik persilangan tersebut ialah asalan yang melubahkan permulaan nombor pada kedua-dua pasi X dan Y. Pasi X dan Y bersilang secara berserenjan, maksudnya sudut dia 90 darjah di sini. Titik ini kita panggil asalan, koordinat dia ialah 0, 0. Nilai nombor akan semakin besar apabila ke kanan dan ke atas. Bergerak ke kanan dan bergerak ke atas, nombor akan menjadi semakin besar. Manakala nilai nombor akan semakin kecil apabila bergerak ke kiri dan ke bawah. Pasi X kita panggil garis mengufur, dia ada label X. Pasi Y garis mencancan. Kita tengok jarak dua titik pada sata Cartesian. Perjalanan terus dari A ke B tambah melalui C ialah jarak yang terpendek. Dia bagi dua titik di sini, titik A dan titik B. Untuk mencari jarak AB, kita akan menggunakan kaedah pengukiran segitiga bersudut tekak. Kamu panjangkan garisan dari A dan dari B, dia akan bertemu pada satu titik C. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufur dan jarak mencancan bagi dua titik pada sata Cartesian. Jadi, kamu dapat cari jarak mengufur dari titik A ke C dan jarak mencancan dari titik B ke C. 3. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada pasi X dan pasi Y. Untuk jarak mengufur, kita akan tengok skala pada pasi X sebab dia selari dengan pasi X. Dan jarak mencancang, kita akan menggunakan skala pada pasi Y. Jarak mencancang selari dengan pasi Y. Jadi, kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB, iaitu AB ialah jarak terpendek atau kita boleh panggil dia hypotenuse. Untuk mencari hypotenuse, AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. AB sama dengan punca kuasa 2 AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. Contoh 1, buku teks muka surat 124. Tentukan jarak di antara dua titik pada sata Cartesian berikut. Untuk mencari jarak AB, kita akan tengok skala pada paksi Y. Sebab AB ialah jarak mencancan
dan dia selari dengan paksi Y. Dia selari dengan paksi Y. Kita akan tengok skala di paksi Y. Satu petak di sini, dia sama dengan 1. Jadi, skala pada paksi Y ialah 1 unit. Satu petak mewakili 1 unit. Kita akan kira petak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak AB sama dengan 6 darab dengan 1 unit sama dengan 6 unit. Okay, kita tengok B, penyelesaian dia. Okay. PQ ialah jarak mengufur. Dia sekarang selari dengan paksi X. Kita akan tengok skala pada paksi X. Satu petak di sini mewakili 5. Skala pada paksi X ialah 5 unit. Satu petak mewakili 5 unit. Jadi kita akan kirakan petak yang ada pada garis PQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak PQ sama dengan 6 darab dengan 5 unit. Kamu akan dapat jawapan 30 unit. Kita tengok C, penyelesaian. Kita tengok DE. DE selari dengan paksi X. DE ialah jarak mengufur. Kita akan tengok skala pada paksi X. Satu petak di sini mewakili 10. Jadi kamu kirakan petak untuk jarak DE. 1, 2, 3, 4. Skala pada paksi X ialah 10 unit. Satu petak mewakili 10 unit. Jarak DE sama dengan 4 darab dengan 10 unit sama dengan 40 unit. Kita tengok D, penyelesaian. FG ialah satu garis yang selari dengan paksi Y. Dia adalah jarak mencancan. Kita akan menunjuk skala pada paksi Y. Satu petak di sini mewakili 2 unit. Jadi, skala pada paksi Y ialah 2 unit. Satu petak mewakili 2 unit. Kita mau kirakan petak pada FG. 1, 2, 3, 4. Jarak FG sama dengan 4 petak darab dengan 2 unit. Kamu akan dapat jawapan 8 unit. Jom cuba 7.1 buku teks muka surat 124. 1. Tentukan jarak di antara dua titik pada sata kertas di bawah. Okey, kita mau carikan A, B, C, D. Penyelesaian. Untuk A, jarak AB, kamu tengok garisan AB selari dengan paksi Y. Dia ialah jarak mencancan. Kita tengok skala pada paksi Y. Satu petak di sini mewakili 1 unit. Kita kirakan petak yang untuk jarak AB. 1, 2, 3, 4. A, jarak AB sama dengan 4 petak darab dengan 1 unit. Sama dengan 4 unit. Untuk B, C dan D, saya mau anda carikan jawapan sendiri. Saya sertakan jawapan dekat sini untuk anda semak. 7.1.2 Rumus jarak di antara dua titik pada sata. Standard pembelajaran. Menerbitkan rumus jarak di antara dua titik pada sata kertas. Jarak dapat ditentukan sekiranya 1.
dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, dia bagi koordinat A, S1, Y1, koordinat B, X2, Y1. Apa yang kita nampak di sini? Koordinat Y adalah sama, jadi untuk cari jarak AB, kita akan guna X2 tolak dengan X1. Nombor 2, dua titik mempunyai koordinat X yang sama, dia ialah garis mencancan. Koordinat X dia adalah sama. Jadi, untuk cari jaraknya, kamu kena guna Y2 tolak dengan Y1. Contoh 2, buku teks muka surat 126. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Dia bagi kita dua koordinat. Kita perhatikan sama ada dia ada koordinat X yang sama atau koordinat Y yang sama. Okey, kita labelkan dia. X, Y, X, Y. Apa yang kita nampak di sini? Koordinat Y adalah sama. Maksudnya, yang ini ialah jarak mengufuk. Kita akan mencari jaraknya menggunakan nilai X besar tolak dengan X kecil. Nilai X yang besar di sini ialah 4. Jadi, 4 tolak dengan 2, kamu akan dapat jawapan 2 unit. Okey, nilai jarak ini mesti sesuatu yang positif sebab kita tidak ada jarak yang negatif. Kita tengok B. Diberi dua koordinat di bawah sini, kita tentukan X, Y, X, Y. Apa yang kita perhatikan di sini, koordinat X adalah sama. Kita tidak mau tengok koordinat X. Jadi, kita akan cari jarak mencancang ini menggunakan Y besar tolak dengan Y kecil. Y besar di sini ialah 1. Jadi, 1 tolak dengan negatif 2. Kamu akan dapat jawapan 1. Negatif-negatif jadi positif. 1 tambah 2, jawapan 3 unit. Contoh 3, buku teks muka surat 126. Raja menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Kita tengok gambar raja ini. Kita carikan koordinat A dahulu. A, C ialah jarak mencancan. Apa yang kita nampak di sini? Koordinat X dia adalah sama. Koordinat X dia adalah sama. Untuk mencari jarak mencancan, kita akan guna Y2 tolak dengan Y1. Penyelesaian. Y besar di sini ialah Y. Y tolak dengan 3 sama dengan jaraknya 5 unit. Tolak 3 pindah ke kanan akan jadi positif 3. Y sama dengan 8 unit. Kamu sudah jumpa Y ialah 8. Jadi, koordinat A ialah 1, 8. Untuk jarak C, B, apa yang sama di sini ialah 3. Yang sama di sini ialah 3. Jadi, dia ialah jarak mengufuk. Kita akan cari menggunakan X2 tolak dengan X1. Ini X2. Ini X1. Sebab yang di sebelah kanan adalah lebih besar daripada di sebelah kiri. Jadi, X tolak 1 sama dengan 4 unit. Tolak pindah akan jadi tambah 1. X sama dengan 4 tambah 1. X sama dengan 5 unit. Kamu dapat nilai X ialah 5 di sini. Maka koordinat B ialah 5, 3.
Jom cuba 7.1 buku teks muka surat 124. A, kamu boleh cuba sendiri. Saya bincang B dengan anda. Nyatakan jarak di antara pasangan titik berikut. Langkah pertama, kamu kena cari koordinat X yang sama atau koordinat Y yang sama. X, Y, X, Y. Apa yang sama di sini ialah koordinat X. Jadi, kita akan cari jaraknya menggunakan Y besar tolak dengan Y kecil. Y2 tolak dengan Y1. Y2 di sini ialah 9. Y1 negatif 9. 9 tolak negatif 9. Negatif dan negatif kamu akan dapat positif. Jadi jawapannya ialah 18 unit. Saya sertakan jawapan untuk A. Anda boleh cuba A sendiri. Kita tengok C. 5, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Kita labelkan dia koordinat X, koordinat Y, koordinat X dan koordinat Y. Apa yang sama di sini ialah koordinat Y. Jadi kita tidak akan tengok koordinat Y. Bila koordinat Y adalah sama, dia adalah garis mengufuk. Jadi untuk mencari jarak, kita akan menggunakan X2 tolak dengan X1. Nilai X2 yang besar. Dia ada 5 dan negatif 2 di sini. Nilai X besar di sini ialah 5. X kecil ialah negatif 2. Jadi, 5 tolak negatif 2. Kamu akan dapat 5 tambah 2. Jawapannya 7 unit. Saya sertakan jawapan untuk D. Anda boleh cuba sendiri. Soalan 4. Diberi jarak mengufuk 4 unit dan jarak mencancang 3 unit bagi 2 titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Penyelesaian. Kamu panjangkan garisan daripada titik B dan titik A untuk bentukkan satu segitiga bersudut tegak, supaya kamu dapat mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, kita labelkan dia X, Y, X, Y. Untuk titik A, koordinat X dia ialah A. Y dia 0. Untuk titik B, koordinat X dia negatif 1. Dan Y dia B. Kita dapat titik persilangan C, iaitu X dia negatif 1, Y dia 0. Soalan bagi jarak mengufuk merujuk kepada jarak AC 4 unit. Jarak mencancang merujuk kepada jarak BC 3 unit. Kita akan mencari jarak mengufuk sama dengan 4 unit. Okay, kita akan tengok koordinat A dan C. Mana satu koordinat adalah sama? Koordinat yang sama di sini ialah Y. Jadi kita akan guna X2 tolak dengan X1. X2 ini X1. Jadi A tolak dengan negatif 1 sama dengan 4. A tambah 1 sama dengan 4. Tambah 1 pindah ke kanan akan jadi tolak. Jadi A sama dengan 4 tolak 1. A sama dengan 3. Seterusnya kita mau cari jawapan untuk B. Kamu tengok garisan di sini ya. Daripada B sampai sifar. Unit dia 3 unit. Dia sama dengan tinggi yang biasa kita carikan. Jadi kita terus ada jawapan untuk B. B sama dengan 3 unit. Maka A sama dengan 3, B sama dengan 3.
Anda boleh cuba latihan B. Saya sertakan jawapan. Kita tengok C sekarang. Ini gambar raja untuk C. Penyelesaian. Panjangkan garisan dari B dan garisan dari A untuk bentuk satu segitiga bersudut tegak. Sebab dia bagi kita jarak mengufuk 4 unit dan jarak mencancang 3 unit. Kita labelkan titik persilangan dia C. X, Y, X, Y. Maksudnya, ini adalah A. Ini negatif 1 Y dah. Titik B, koordinat X dia 2. Ini 2. Yang ini B. Okey, jadi titik C, kamu akan dapat 2 sebab koordinat X dia 2 dan Y dia negatif 1. Okey, soalan bagi kita, jarak mengufuk 4 unit, iaitu jarak AC 4 unit, jarak BC, jarak mencancang 3 unit. Okey, kita mencari jarak mengufuk dulu. Kita tengok koordinat A dan C. Koordinat apa yang sama di sini? Yang sama di sini ialah koordinat Y. Jadi, kita akan cari menggunakan X2 tolak dengan X1. X2 yang ni, X1 ialah ini. Sebab nombor di sebelah kanan lebih besar daripada nombor di sebelah kiri. Jadi, 2 tolak dengan A sama dengan 4. Saya akan pindahkan negatif A ke belakang untuk dapatkan A adalah positif. Dan positif 4 ni pindah ke depan. Dia akan jadi 2 tolak 4 sama dengan A. 2 tolak dengan 4, kamu akan dapat negatif 2. Jadi, tulis semula A sama dengan negatif 2. Okey, kemudian kita mencari jarak mencancang sama dengan 3 unit. Untuk jarak mencancang, kita akan melihat koordinat apa yang sama. Koordinat yang sama di sini ialah koordinat X. Bila koordinat X sama, kita akan guna Y2 tolak dengan Y1. Y2 di atas, Y1 di bawah. Iaitu B tolak dengan negatif 1. Kamu akan dapat jawapan B tambah 1 sama dengan 3. Tambah 1 bila pindah ke kanan akan jadi tolak 1. B sama dengan 2. Maka A sama dengan negatif 2. B sama dengan 2. Untuk soalan 4D, kamu cuba selesaikan sendiri. Saya sertakan jawapan untuk anda.